Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Ahad 13 Jun 2021 4:34 minit petang. Tujuan kita buat screener pertamanya untuk mencari potensi lah. Selalunya kita nak cari apa yang kemungkinan jalan, apa yang kita boleh tumpang lah. Jadi asas kepada screener selalunya kita akan ambil volume leaders. Daripada volume leaders ni ataupun dia panggil most active lah berdasarkan volume, kita boleh susun sama ada, kalau guna trading view lah, kita boleh ambil pakai buy rating ni, sama ada kita nak susun strong buy, dan kita boleh check satu-satu. Kemungkinan kalau nak dikecilkan lagi, kita boleh kecilkan mungkin bahagian volume dia. Selalunya kita ambil 1 juta lah stok yang ada volume. So dari sini kita boleh tengok satu per satu. Okay, contoh. Dan kalau yang menggunakan trend band cycle, waktu ni lah kita boleh cari stok-stok yang mana kalau kita boleh tumpang. Contoh ini saya pakai trading mode nya ni. Kalau kata pakai yang trend band cycle normal mode yang ada panel, dan kita boleh tumpang satu per satu. So tak ada masalah sebenarnya. Kalau kata orang tanya apa filter nak pakai apa semua tu, tak ada masalah. Ini saja sudah cukup. Cumanya kalau kita buat macam ni, dia terjadi terlalu banyak. Jadi kalau kita betul ada masa, kita boleh buka satu per satu. Guna ini saja. Mana susun by rating, volume. Yang lain ni nak susun pun boleh tak. Ataupun yang last ni kita cuma set by harga dia, harga yang kita nak saja. Mungkin 20 sen sampai RM1. Dah kurang sikit dah. Jadi kita akan fokus stok-stok yang keluar kat dalam ni. So kenapa orang buat filter? Selalunya kita buat filter sebab mungkin kita rasa kita berminat dengan, ataupun kita ada satu teknik di mana teknik kita itu memerlukan stok-stok yang memenuhi syarat yang kita nak. Sebab tu kita buat filter. Untuk hari ni saya nak cerita dua saja, volume power dengan MACD ni. Kita akan buka MACD ni dulu. So MACD ni kalau ikutkan cerita dalam hari tu, cerita dia MACD ni kita nak cari stok yang mungkin dalam keadaan melintang dan menunggu sebelum dia breakout. Filter dia yang ni, kalau kata malas nak tengok video tu lah. Sekarang video tu dah dibuat, tapi yang tengok just kadang tengok saja, dia tak dapat pun dia punya essence lah, macam essence dia punya roh dia lah. Kalau siapa dapat tu, sebenarnya bukan sekadar tengok dan tiru, dia tengok dan faham, dan lepas tu boleh buat sendiri. Kenapa saya buat MACD label ni, kenapa kat bawah MACD signal ni, kenapa macam ni, total share outstanding ni, kenapa saya pilih antara sini sampai sini, dan average volume, kenapa saya pilih sini sampai sini. Sekadar tiru tapi tak faham, tak guna. So untuk yang MACD ni dari 194, dari 194 kita pun masih boleh kecilkan lagi. Kecilkan lagi pada bilangan harga lah, harga yang kita mahu. So bila dalam sini mungkin katalah kita nak susun by rating jugalah. Jadi kita akan dapat beberapa stok yang bentuknya hampir-hampir sama. Kenapa dia hampir sama? Sebab untuk case yang ni MACD saya ambil yang dua-dua masih di bawah, dan tapi yang biru ni dah cross ke atas lah. Atau senang cerita, keseluruhan harga MACD tu dia dah jadi hijau. Duduk di bawah tapi dah jadi hijau. Apa maksud hijau? Bila biru ni dah cross ke ni, MACD dah cross ke signal, kita akan dapat banyak stok yang bentuknya seakan sama. Terpulang, ini dia belum trending lagi, tapi kita akan dapat banyak lah. Sebab tu saya tak berapa suka signal yang screener yang MACD ni, sebab dia terlalu banyak.
Bila terlalu banyak kadang kita pilih, walaupun kita pilih 20 kan, 20 tak jalan, yang kita tak pilih tu jalan. Okay lah, ini tak apa. Ini biasanya kadang saya guna contoh macam awal bulan lepas lah. Bila market menurun, mana Mei menurun nak masuk Jun tu hari, memang saya pakai ni dan saya buat dia punya list. Saya panggil dia Jun 2021 MACD. Saya dah ada ni lah sekejap. Saya dah boleh conteng. So Jun 2021 MACD. So untuk list ni saya biasanya simpan lah sebulan. Apa beza volume power? Volume power boleh guna hari-hari, dan pilihan yang keluar pun kalau market tak berapa cun, dia bawah 10 lah, tapi kalau dia cun di atas 10. Jadi saya lebih fokus pada stok yang kemungkinan nak jalan, tumpang jalan. Kalau yang tadi MACD lebih kepada kita bersedia. Kita tak tahu bila dia nak jalan, tapi nampak gaya macam nak jalan, bila tak tahu. Tapi kalau kata yang volume power, sebab kita restrict dia daripada, kita select dia sebab dia RSI dia antara 50 ke 72. Kalau datang di bawah lagi bagus lah. Dia seolah-olah macam dia nak berjalan. Sebab tu saya kata volume power pakai waktu ketika market jalan, nampak cantik, terus join. Nak join kemudian boleh, tak ada macam tu, macam ni dah tengok kan. Yang ni kita buat treatment lain lah. Tapi kalau pada hari yang sama, tengah-tengah scan, tengah hari tu nampak macam cantik, kiri pun cantik, ini macam gaya-gaya macam nak breakout, terus tumpang. Kalau kita bernasib baik, sambung kenaikan dalam masa terdekat. Kalau tidak, dia mungkin melintang-lintang dululah sebelum menaik, sambung kenaikan. Kita tak tahu dia nak naik, tapi gaya dia nak bagi tahu dah naik. Berbanding dengan yang MACD tadi tu, kita pun tak tahu bila dia nak jalan, tapi gaya-gaya macam ada macam nak jalan. Contoh-contoh lah kan. sebab macam mana nak cakap apa saja sekiranya kita buat, tidak mengatakan yang confirm dia nak jalan, tapi gaya-gaya kemungkinan ada tu jalan. Dia nak jalan tu kemungkinan ada. Mana possibility tu lebih baik lah berbanding kalau kita main tembak contoh macam ni kan kat sini. Jadi jatuh. Sekejap kita buka MACD. Contoh saya tak pakai MACD, tapi kalau ikutkan MACD masa ni mesti okay, sekarang ni adakah MACD bentuk macam ni menyebabkan harga tak jalan, ataupun harga ni tak break ke atas menyebabkan MACD jadi macam ni? Jawapan dia harga. MACD ikut harga. MACD ikut harga. Ni harga. Kalau ketika ini harga mula naik ke atas, yang ini pun akan mula bertukar arah. Selagi harga ni tak gerak ke atas, MACD ni takkan bertukar arah. Itu maksudnya. Jadi bila kita guna indikator contoh yang macam MACD ni, dia membantu orang kata senang cerita, dia membantu je lah. Dia membantu macam mana saya nak kata, membantu. Ataupun macam ni lah, apa-apa hal harga jalan dulu, harga kena jalan untuk dia mencorakkan indikator ni. Dan problem dengan indikator ni pun satu juga, terutama sekali yang sedang gap up atau gap down lah. Kita ambil serba decay So serba decay ni sebenarnya tak ada signal untuk breakout pun. Untuk stok-stok yang memang gap down apa saja bacaan indikator akan jadi haywire lah. Dia akan jadi berterabur sikit. Kalau kita pakai even Bollinger Band pun memang dia bagi tahu harga tu dah berada di luar Bollinger Band, sebab ada satu pergerakan yang terlalu ekstrim dekat sini. Apa sajalah, RSI ke MACD ke, akan jadi pening sikit. Dia tiba-tiba dia woof. Sebab tu ni macam mana dia nak jadi kecil balik. Waktu bila dia akan jadi kecil, waktu harga kat sini dah akan start kecil. Mungkin makan sebulan 2 bulan baru dia akan bercantum. Masa bercantum tu nanti kita akan nampak ada satu harga
keluarlah yang kena-kena hijau ni. Lepas tu barulah dia akan berubah arah kan. Lepas tu kan baru naik balik. Itulah dia punya perjalanan cerita indikator. Jadi tak ada salah pun kalau kita tengok harga tanpa merujuk indikator. Tapi kalau kita ada dua senjata, kenapa tak guna dua-dua saja? Boleh lah, cuma saya tak guna MACD. Cuma saya nak bagi tahu, kalau kita tutup MACD, kita masih lagi boleh baca harga. Kita boleh baca harga. Tapi kalau kita tutup harga dan hanya bergantung pada MACD, baca MACD dengan volume memang tak ke mana lah. Okey lah, itu saja video ringkas kali ni. Kita akan jumpa lagi esok. Dan saya ada benda menarik yang untuk diupdate dalam Trendman Cycle. Assalamualaikum, bye bye.